Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, kita bertemu dalam siri salat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pada kali ini kita masuk siri yang ke-8. Dan kita masih lagi membincangkan permasalahan takbiratul ihram dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, dan merujuk kepada kertas kerja kita di muka surat 7, yang mana cara-cara mengangkat tangan ketika melakukan takbiratul ihram, walaupun hukumnya sebagai sunat hay'ah. Hay'ah ni makna kaifiat, cara, teknik, tata cara, ya. Hal keadaannya kita tengok menurut keempat mazhab ni ada persamaan dan ada kelainan. Yang pasti bagi mazhab kita, lelaki dan perempuan kaedahnya sama, ya. Dan mengikut Ibnu Munzir, telah ittifaq ahli ilmu mengatakan bahawa Nabi SAW setiap kali nak memulakan salat maka dia angkat tangan. Dan di dalam satu riwayat yang disampaikan bahawa kalaulah kita ni tahu kelebihan mengangkat tangan, tiap-tiap kali angkat tangan tu nescaya kita tidak akan meninggalkannya, kerana ada maklumat ilmu yang menyatakan tiap-tiap sekali angkat tangan tu dia punya pahala kebajikannya 10. Sekali angkat tangan tu 10 kebajikan. Cuma ada orang tahu, ada orang tak tahu. Sebab itu Allah kata dalam Quran, atau kama qala, adakah sama orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan orang yang tak berilmu di antara kamu? Ataupun adakah sama orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu di antara kamu? Aku angkat darajah orang yang beriman dan berilmu di antara kamu kepada beberapa tingkatan, ya. Dan menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, bila dia selidik, ni ahli hadis, bila dia selidik, didapati hadis tentang angkat tangan ini, didapati 50 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang Nabi semayang, memulakan semayang ni dengan angkat tangan. 10 orang daripada 50 orang sahabat tu, periwayat hadis ini adalah orang yang diberi jaminan Allah dan Nabi akan pastinya mereka ini masuk syurga. 10 orang sahabat yang wajib masuk syurga meriwayatkan bahawa kaifiat bila Nabi mulakan semayang ni diangkat tangan. Eloklah kita kenali siapa di 10 orang ni. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini khulafa ar-rasyidin, dah mestilah wajib masuk syurga, 10 orang. Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah,
Sa'id bin Zaid, dan orang akhir sekali Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sebab dia banyak harta. Dia sibuk dengan harta dia, tapi dia beriman. Orang kita yang tak ada harta pun kadang-kadang tak mau belajar ilmu, tak mau solat berjamaah. Lain dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang teknik mengangkat tangan ini yang jadi khilaf ataupun yang jadi ada perbezaan pendapat mengenainya. Eloklah kita bacakan hadis ini supaya mendapat penjelasan. Sebab orang kita ni kadang-kadang dia buat satu, lepas tu yang lain dia kata tak betul. Jadi kita tengok di antaranya hadis tentang angkat tangan ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah rafa'a yadayhi hatta yakuna bihadwi mankibayhi thumma yukabbir fa idza arada an yarka' rafa'ahuma mithla dhalik wa idza rafa'a ra'sahu min ruku' rafa'ahuma kadhalik. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mendirikan sembahyang, dia mengangkat kedua belah tangannya sehingga adalah kedua belah tangan itu berbetulan, yakuna bihazwi mankibai, berbetulan dengan kedua belah bahunya. Setentang dengan bahu. Berbetulan ni maknanya setentang dengan bahu. Adanya perkataan bihazwi mankibai. Mankibai ni makna dua bahu. Ya, penentu dia ibu jari ni. Sebab dia ibu, dia penentu lah. Ibu roti, ibu gula, ibu ayam, batu. Kita tak boleh pakai lagi. Ibu ayam tu boleh pakai, ibu ayam ni tak betul. Jadi ibu ni. Ya. Dan cuba kita tengok hadis lain. Dan ni saya nak close up sikit dengan kamera kita. Inilah kitab yang menjadi rujukan asas saya dalam mengkaji fiqh Imam Asy-Syafi'i. Mawsu'ah al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Kitab Al-Um, kitab Al-Um. Mawsu'ah ni ensiklopedia Imam Syafi'i. Ini jilid pertama dan kedua, dia ada beberapa jilid lagi. Ya, cerita angkat tangan ni Al-Imam Syafi'i ditulis dalam kitab ni 12 muka surat dia kitab. Cerita angkat tangan je 12 muka surat. Dan tengok dia petik semua riwayat yang kata 50 orang sahabat meriwayatkan itu, 10 orang sahabat yang wajib masuk syurga tu, Imam Syafi'i ambil semua hadis tu. Supaya maknanya kita tengok di sini, di antara dia sebut sini, dalam versi lain Nabi SAW menyebut, ya. Tapi ini daripada nak ceritanya, diberitakan Imam Syafi'i diberitakan daripada Sufyan bin Ainah, daripada Az-Zuhri, daripada Salim bin Abdullah, daripada bapaknya an Abi qal. Baru tengok tu dia punya riwayat dia. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salah yarfa'u yadayhi hatta tuhadhiya mankibayhi. Sekali lagi disebut perkataan dua bahu. Wa idza arada an yarka' wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' wa la yarfa'u baina as-sajdatain. Nak sebut adanya perkataan mankibayhi hatta tuhadhiya mankibayhi. Versi yang lain ini daripada Sufyan, daripada Asim, sami'tu abi yaqul, ya, panjang hadis dia, qal ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salah yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi. Struktur ayatnya lain sikit, tapi mankibayhi itu sebut lagi setentang dengan dua bahu.
Ya, tuhadhi ni maknanya setentang. Ya. Al-ayat. Ini hadis tentang angkat tangan sampai bahu. Imam Syafi'i riwayat ambil lagi hadis yang angkat tangan pula yang berbetulan dengan dua telinga pula. Ya. Dia kata sini daripada Imam Syafi'i, فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ إِذَا افتتح الصَّلَاةِ رَفَعَ حَتَّى يُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ. Dua telinga. Udhun ni makna telinga. Uzunain. Udhun maknanya, uzunain makna berbetulan dengan dua telinga. Kalau kita buat banyak macam ni tak salah. Tapi conclusion daripada Imam Syafi'i yang kita nak, sebab kita mengikut ijtihad beliau, ya, ya, rahimahullah taala. Thumma la ya'udu yarfa'uhuma fi syai'in min as-salah. Adanya perkataan yuhadhiya udhunai, berbetulan, bertentangan, setentang dengan dua telinga. Maknanya keduanya betul, setentang dengan bahu dan dua telinga. Tapi ramai orang kita buat macam ni lah. Tapi kita jangan abaikan hadis tentang Nabi angkat berbetulan dengan dua bahu. Ada pula ulama' dia kupas punya kupas. Ada yang kata yang penting dekat tentang dua bahu, tapi dihuraikan pula kedudukan, ya, zon antara bahu dengan telinga itu pula yang menjadikan kupasan di situ pula yang dia kata angkat macam tu. Tapi yang pasti nak cerita apa yang kita dapat pada tuan-tuan guru fiqh kita, maknanya begini, kalau mazhab lain pun begitu, dan begini. Kita rujuk ke surat kita tadi. Dan yang terpilih bagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bertentang dengan dua bahu. Ini yang afdal bagi dia. Soalnya ramai orang tak buat, tu cerita lain. Tapi maklumat itu pun penting. Sebab tu saya bawa juga kitab ni sebab nak tunjuk. Ya. Kalau ikut tak nak keluar dari almari tadi sakit. Nak memanjatnya, nak mengeluarkannya dah sempit. Tapi sebab nak masuk rakaman ni kena tunjuk juga. Nanti kalau orang tanya kita apa? Begitu. Ya, nanti kan kita cakap dia ingat kita tak ada pula. Ya, kita sebut nama je macam orang buat tesis. Ubur je belakang tu macam-macam. Rupanya tak ada. Kita tak nak macam tu. Kita nak benda-benda hujah ni kena tunjuk. Baik. Sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kalau boleh kita amalkan setentang dengan bahu. Maknanya ibu jari ni separas dengan bahu di depan. Dan tidak salah pula begini. Lelaki dan perempuan sama bagi mazhab kita Imam Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i sama. Sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila tangan tu dah diangkat, takkan angkat dia tak turun je tak? Walaupun turunnya tu dia jatuh sunat, angkat pun sunat juga. Apa terbang pun dia turun juga. Takkan tangan duk begitu je. Cuma nak ceritakan bahawa dalam imam-imam fiqh yang mazhabnya yang agak popular 13 mazhab sebenarnya. Tapi yang lebih popular 4. Tak ada dalam mazhab tu yang sembahyang tangan lurus. Cuma kokok buat pun syiah je, sembahyang lurus gitu. Datang kita balik Mekah, dia kata itu mazhab tu lain Ustaz. Dia kata tak, Mekah ada macam-macam cara sembahyang. Ada iktidal Sami Allah liman hamidah, ada juga. Ada yang Sami Allah liman hamidah letak pula kat sini pula, ada juga. Jadi tu sapling kepala lah. Kalau tuan-tuan belajar kat sini, lepas tu pergi sana jadi dalang, jadi sesumpah, itu saya belajar. Belajar sini tahun-tahun, duduk sana 2 minggu je umrah, berubah mazhab. Hebat orang Melayu ni memang turut belaka. Itulah jadi bila itu yang mengaji celup-celup tu, yang tak mengaji macam mana? Dia jumpa Arab je berlama lah. Itu masalah. Baik. Kemudian kita nak ceritakan bahawa bila dah angkat tangan tu,
mestilah tangan tu jatuh. Ini rentetan daripada takbiratul ihram. Tangan tu jatuh macam mana? Sebagai hujah kita tengok hadis yang dipetik daripada sepupu Nabi sendiri, yang amat alim, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini boleh kita tengok dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ahmad mana Ahmad Ibn Hanbal, yang dalam riwayatnya menceritakan hafal 1 juta hadis. Allah. Imam Ahmad Ibn Hanbal Hanbali itu 1 juta hadis. Dan juga diriwayatkan daripada Abu Dawud, boleh ditengok dalam Sunan Abu Dawud. Hadisnya ada di sana. Inna minas sunnah fi salat wad'ul akuffi 'alal akuffi tahta as-surrah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa daripada sunat dalam sembahyang, perkara yang sunat dalam sembahyang itu meletakkan beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapak tangannya di atas tapak tangannya di bawah pusat. Satu maklumat. Satu lagi daripada Wa'il bin Hujr. Ini riwayat daripada Ibnu Khuzaimah. Ada satu hadis dan satu kitab, hadis Ibnu Khuzaimah. Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadayhi al-yusra 'ala sadrihi. Dia kata, aku sembahyang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka meletakkan beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri di atas dada. Di atas dada. Dada ni luas ya. Dada ni luas. Ada orang kata dada ni daripada atas ni sampai ke pinggang. Ada yang kata ni dada, betul perut. Dah. Tapi ni ruangan ni, zon dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cara letak tangan ni pula, kita tengok dalam kitab Al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah, mengikut mazhab dia, dia ada cerita. Seronok ngaji ni tuan-tuan. Tentang angkat tangan. Kita ambil mazhab kita dulu. Nak letak tangan tu macam mana? Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sunat lelaki dan perempuan, kita ambil terjemahan lah daripada kitab tu ya. Sebab kalau baca kan ambil masa. Jadi saya pun buat kerja juga ni. Kita buat homework juga, bukan saja ni. Kita buat homework, kita tengok balik. Jadi kalau tuan-tuan tak buat apa-apa, hebat tuan-tuan pada orang depan ni. Kalau tuan-tuan mau terima je, kira hebat semua. Tapi sebaiklah ada rakaman ni tak? Tak apa, dia top up balik nanti. Sunat lelaki dan perempuan letak tapak tangan kanan atas belakang tapak tangan kiri. Diletakkan di bawah dada dan di atas daripada pusatnya, berat ke sebelah pihak kiri. Letak tapak tangan kanan atas belakang tapak tangan kiri. Begitulah. Dia letak di bawah dada. Bawah tu ada macam-macam makna. Mungkin bawah tu dada duduk bawah, tangan duduk atas, atau dada di sini, tangan duduk bawah pada dada. Posisi dia. Dan atas daripada pusat.
Atas pusat pun makna dua, ditekan atau ditindihnya pusat tu, ataupun atas pada kedudukan pusat, pusat duduk di bawah. Kita faham tu. Adapun jari tangan kanan tu, dia kata ada dua cara. Membujurkan mengikut lengan. Bujurkan, maknanya lepaskan dia begitu. Lepaskan begitu. Atau genggam pada lengan. Genggam pada lengan, atau bujurkan dia, lepaskan begitu. Kita ambil teori dulu, banyak dah tunjuk. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya ni kitab unggul Imam Ghazali, Hujjatul Islam, dan ada syarah bagi Ihya pula. Kalau Ihya tu begini, syarah dia begini, ada syarah dia. Imam Ghazali kita kena faham, dia juga menurut mazhab Syafi'i. Imam Ghazali menurut mazhab Syafi'i, mana dia pun bermazhab Syafi'i. Imam Ghazali dia kata letak perut tapak tangan kiri di tengah badan, di bawah dadanya, atas daripada pusatnya. Lagi clear. Nanti dulu dia demo nanti dulu. Orang direct selling pun dia tunjuk pamphlet dulu, lepas tu baru dia keluar alat-alat dia. Lepas tu apa kat tak ngaji kat surau lah, tengok demo direct selling je lah. Itu kacau daun juga ni. Kemudian letakkan tapak tangan kanan di mana pergelangan tangan kanan atas pergelangan tangan kiri. Ini pergelangan. Dapat orang pakai gelang, itu sudah nama pergelangan. Dia masuk pergelangan dengan pergelangan. L shape. Bukan kata yang mula-mula jadi salah. Pengukuhan oleh Imam Ghazali. Bukan makna yang Imam Syafi'i tak kukuh. Dia nak memperjelaskan lagi. Sebab Imam Ghazali ni banding dengan kita, langit bumi lah tuan. Hidup dia dengan hidup kita, tempoh hidup dia dengan tempoh hidup kita, dekat dia dengan cahaya, dengan kita jauh pada cahaya, dekat Imam Ghazali lagi. Jadi kita kena terima pakai. Sedangkan anak jari telunjuk serta anak jari tengah, tengok very details. Anak jari dan jari telunjuk dan jari tengah, jari tengah. Orang kata jari hantu. Itu yang kata daun juga tu. Jari tengah, jangan kita jari hantu lagi. Jari tengah. Dibujurkan mengikut lengan kiri, lepaskan. Dua jari ni lepaskan di lengan kiri. Mengikut lengan dibujurkan ikut lengan kirinya, sedangkan ibu jarinya serta jari kelingking dan jari manis, detail lah tu. Makna 3 lagi jari. Kita ada berapa jari? Satu tangan 5. Tapi ada anak murid saya kata, Ustaz, saya 6 dia kata. Dia pula 6, rupanya dia anak istimewa. Allah bagi lebih jari. Betul jugalah, kadang-kadang nak dicepuk aja. Orang kata 5, kau kata 6. Tapi bawa punya bol, memang dia 6. Ni satu lagi ni. Terlebih. Yalah. Jadi kita pun kaya Allah. Sebab tu nak bercakap tu mikir dulu. Jangan kita kata 5 mesti 5 semua. Ada 6. Jangan kata 5-5, ada 3 rupanya. Itu juga dengan hukum. Jadi jari kelingking, jari manis, jari ibu genggam. Jari tengah, jari telunjuk lepas. Itu punca ni. Kadang orang kita buat tapi tak tahu punca. Tenggelam punca orang kata. Rupanya Imam Ghazali punya keterangan. Genggam pergelangan tangan kiri. Jadi ceritanya gabung dua-dua tu, maka cara mazhab Syafi'i ni baru nak tengok. Bila kita dah angkat, kita nak angkat takbir, tangan sebaiknya letak dekat depan paha.
Sebab senang diangkat. Kalau caterpillar oh tak nampak apa caterpillar dia kalau angkat dia senang gitu je, tak payah macam cowboy pula dia boleh tepi. Itu susah. Setengah orang dia tak tepi kan, macam John Lennon pula tepi. Itu yang jadi gitu tu. Dia susah nak gitu balik. Itu azan, bukan takbir. Ada tak orang takbir macam ni? Ada, kat sini ada. Kat sini yang pakai tu. Malam tu dia tak ada. Tak ada dia. Daun sungguh berbuah ni siang tak datang, malam tak datang. Nak kata kelawar tidak, nak kata bukan kelawar tidak. Tahu orang tu. Jadi tak sini. Sebab Rasulullah SAW, kita cakap bukan, kalau dia turun pun dia akan turun, dia tekan paha. Tahu? Dia naik pun dia tekan paha. Dan dia naik, dia tak angkat tangan, kecuali tasyahud awal. Jadi kita nak takbir, ingat balik, tengok bawah dulu. Sunat. Tengok bawah dulu, baru depan sikit, bengkokkan sikit kepala, ni letak sini, baru bila saja tangan bergerak. Allah, 6 harakat, Allahu Akbar tu. Allah, ni satu cara ni. Berbetulan dengan mankibai, bau, atau udhunai, telinga. Tapi Imam Syafi'i suka yang ni. Allahu Akbar. Tengok. Yang kata bawah dan atas dada ni bahagian dada, tapi atas pada pusat. Imam Ghazali kata tengah badan. Tengah. Ni badan kan? Tengah. Boboh ni, kalau sini pusat, bagi buku penumbuk ni. Buku penumbuk ni, orang kata kan, bagi ni setentang dengan pusat. Barulah ni boleh dapat dia punya sudut. Kalau kita uncit, tak dapat dia bersudut ni. Letak sini dengan izin. Tak apa, orang lelaki tak apa. Betul demo-demo ni orang lelaki perempuan. Katalah ni pusat. Baju saya ni Datuk, ini baju mula-mula yang mula-mula kumpulan nasyid tiru. Kumpulan nasyid sebenarnya tiru baju saya. Lepas tu baru dia bega-bega ni, ada kerawang ni lah, apalah. Saya buat dulu pada Raihan lagi, tapi Raihan dapat nama. Tak apa, biarlah. Ni kata ni pusat, ni bukan pusat. Syekh Ghazali ni apa ni? Ni butak. Tapi dia ganti pusat lah, tak boleh ada pusat aurah kan. Buku penumbuk ni biasa sebentar. Tangan boleh 2 cara. Genggam pergelangan. Mana ni dah kira letak tapak tangan kanan atas belakang kiri lah ni. Pasal dia kena ruangan ni. Kalau begini dah lain lah. Tapi ada orang kita begini, ada yang begini pun dia. Dia cabut keris. Ni masuk sini, pegang pergelangan tangan ni. Mata dah tengok sini. 1. Imam Ghazali kata ini pun boleh. 2. Macam ni. Beratkan sebelah kiri. Ini dah berat ni. Dah bermihak kepada kiri, dia dah masuk dah sempadan zon kiri. Ni dah berat lah. Berat ni bukan makna sampai begitu makna berat sampai sengit. Dia tidak, dia begitu. Lebihkan, berat ni mana lebihkan sebelah kiri. Nak tutup ni hati, susu, bawah susu kiri. Macam ni, atau macam ni, turun. Begitu. Itu cara Imam Mazhab Syafi'i. Gabungan Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Maka dapatlah maklumat keterangan letak tangan selepas takbiratul ihram, kedudukannya lelaki perempuan begini atau begini. Atau satu maklumat tadi luruskan.
luruskan, mana bujurkan ikut lengan. Tunjuk sini pula. Atau begini, atau begini. Angkat, tenggangkan sikit, bengkokkan sikit, paras bau, jatuh, terus begini, jatuh, terus begini, jatuh, terus begini. 3 versions. Boleh belaka lah. Nak begini pun boleh, ikut sedap, selesa macam mana. Tapi bukan kerana ikut sedap je, tahu ambilan tu. Kita buat satu, kita tahu ambilannya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i cakap macam ni, Imam Ghazali kata macam ini, maka kita pun ikut. Ya, dan tentulah ulama-ulama mujtahid ini ittiba', dia mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengambil hadis yang tertentu sebagai hujah dia. Jadi itu cara dia. Kalau yang mazhab-mazhab lain, kalau kita sekadar nak tunjuk cara, ada yang letak tak ada. Ada yang letak bawah pusat. Ada yang begini. Ikutlah. Tapi jangan ikut. Kita ikut yang kita belajar. Kita ikut yang kita belajar. Okey. Boleh faham ya? Kalau tak faham, kita tengoklah rakaman kita ni. Baik, itu gabungan. Sebab itu bila kita tengok hadis, ya, kita tengok apa juga maklumat, kita mesti gabung jalin. Jangan dapat satu hadis terus telan macam tu. Kita tak layak buat macam itu. Lebih-lebih lagi dia berkaitan dengan ibadah, maka mesti secara adil, ya, secara yang sepatutnya, ya, kita beramal dengan dia, bukan semena-mena begitu. Baik. Tentang takbiratul ihram tu, Allahu Akbar tu, saya dah terang tak cara baca betul dia macam mana? Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya gabungan maklumat rukun dengan sunnah. Apa di rukun? Lafaz takbiratul ihram. Apa sunat yang mengiringi? Angkat tangan dan bagaimana nak meletakkan kedua tangan di atas dada dekat kawasan dengan pusat. Supaya kita tidak lagi nanti kabur, ya, tentang keadaan dia. Baik, alhamdulillah. Jadi kita tengok kertas kerja kita. Seterusnya kita pergi kepada muka surat 8. Muka surat 8. Muka surat 8. Yakni rukun yang berikutnya, ikut susunan kita ni, adalah rukun yang ketiga, iaitu berdiri betul. Ya, berdiri betul ataupun kita panggil qiyam. Ya, berdiri betul ataupun kita panggil qiyam. Ya. Hukum. Semua ulama mazhab, macam saya sebutkan tadi, ulama beritahu mazhab ni kalau ikutnya yang agak dapat dikesan, dikenal pasti, yang agak popular lebih kurang 13. Tapi yang diguna pakai yang lebih popular mengatasi yang lain 4. Jadi kalau orang kata dia beramal tidak mengikut mazhab, terus kepada sunnah semata-mata, boleh diragui maklumat dia. Siapa kita, ya, untuk terus baca hadis dan telan begitu saja, ya? Baik. Semua ulama mazhab, mana ulama fiqh, sepakat ittifaq bahawa qiyam, berdiri betul, adalah fardu ataupun rukun bagi orang yang solat pada semua rakaat solat fardu, dengan syarat ia mampu berdiri.
Dengan syarat ia mampu berdiri. Ya. Jadi kalau kita tengok cerita di sini, dia kata wa thalithuha qiyamun qadirin alaihi bi nafsihi aw bi ghairihi fi fardin walau mandhuran aw mu'adan. Rukun sembahyang ketiga, berdiri bagi orang yang kuat, berdiri dengan sendiri. Dia kena berdiri dengan sendiri tanpa bantuan. Ini orang yang mampu, itu maksud mampu, ataupun dengan bantuan orang lain. Bantuan orang lain dalam solat fardu maupun solat yang mandhuran, yang dinazarkan. Solat nazar kena diri. Solat fardu ataupun solat wajib. Solat wajib ni termasuk solat fardu, adaan yang tunai, dan solat qada. Itu namanya solat wajib. Ataupun mu'adan, atau sembahyang mu'adah. Mu'adah ni sembahyang yang diulang, atau kita kata i'adah, ulang sembahyang. Sembahyang pertama tu tak pakai betul, ataupun kerana dia batalkan, dia nak berjamaah. Sebab mula-mula dia sembahyang seorang, lepas tu orang nak dirikan jamaah, maka dia mungkin dalam keadaan tertentu dia batalkan. Atau dalam keadaan bila kita pelajari solat jamaah nanti dia tukar niat kerana dia nak berjamaah. Itu panjang cerita dia. Jadi sembahyang yang macam ini, berdiri itu merupakan suatu tuntutan, ya, satu tuntutan. Bagi mazhab Hanafi, qiyam juga rukun bagi solat witir. Bagi mazhab Hanafi, sembahyang witir, orang Hanafi ni dia mesti berdiri, dia tak sembahyang duduk. Ataupun sembahyang nazar, ataupun sembahyang fajar. Fajar ni sembahyang subuh lah, ya. Pengertian mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan qiyam adalah tegak tulang belakang. Bagi yang tegak lah, bagi bungkus sabut tegak macam mana kan. Tidak syarat menegakkan leher. Bukan makna berdiri itu leher pun kena tegak juga macam sebatang papan, tidak. Bahagian leher ni sunnahnya tunduk sikit, ya. Kerana disunatkan menundukkan kepala. Kepala sunat tunduk sikit bila sembahyang. Jadi tidak sah jika berdiri dalam keadaan condong. Kalau kita condong berdiri begitu, condong berdiri aja ni, ya, tak boleh. Atau berat ke sebelah kanan, ada pula begini, macam senang meropik dia sembahyang hal, ya, ada. Atau berat sebelah kiri, tak tahu dia ikut blower aircon ke macam mana. Aircon kat situ dia pun, dia macam pokok, cari apa, sunlight, cari matahari yang dia ke sana. Ada orang kita ni sembahyang macam tempat tu ada nama dia, rupanya tempat tu ada aircon, ya. Condong ke hadapan yang mana lebih hampir atau mirip kepada rukuk juga tidak dinamakan qiyam. Kalau terlampau condong ke depan pun tidak dinamakan qiyam. Kemudian disebut lagi wa yahsulul qiyamu bi nasbi faqari dhahrihi ay 'idhamihi allati hiya mafasiluhu walau bistinadin ila syai'in bihaitsu law zala lasaqata wa yukrahu al-istinad. Ya? Maka dia kata berdiri itu cukup dengan menegakkan tulang punggung, iaitu sendi-sendinya, sendi tulang punggung tu, walaupun sambil bersandar pada sesuatu. Terpaksa bersandar pun namanya sembahyang fardu, kamu kena ikhtiar bersandar. Bukan cara orang ahli-ahli ilmu yang beramal bila sakit sikit aja pinggang kerana makan duku muar. Makan duku muar, ditarik pinggang ni, maka dia terus sembahyang duduk. Ada?
Tapi kalau jadi penanggah orang kahwin pula, ke tengah, ke tepi, ke depan, semua boleh dengan solat good morning gitu. Ya, dengan bunga duit RM1 tu, ya, bubuh kat poket, boleh gitu. Tapi bila semayang tu terus duduk, lunjur kaki, duduk tengah pula tu, kaki pula tak serupa orang. Bila orang sujud dekat tapak kaki dia. Cerita. Patutnya kalau awak semayang duduk, yang diizinkan, awak kena cari bahagian tepi sekali. Kalau kaki awak tu jenis berlunjur sebelah kanan, awak duduk dekat dinding kanan, kawan awak dinding yang layak. Kalau awak ni berlunjur sebelah kiri, awak duduk dinding kiri, bukan awak duduk tengah-tengah. Nanti orang bersalah nak sujud dekat kaki awak tu. Dia. Jadi maknanya, walaupun sambil bersandar pada sesuatu, maknanya jika sesuatu itu terlepas, maka dia jatuh. Sampai tahap macam itu, dia kena berdiri, ikhtiar berdiri juga dalam mazhab kita. Bukan makna bila sakit sikit terus semayang duduk. Lain cerita kalau semayang tu statusnya semayang sunat. Nak duduk terus pun boleh, tapi ada dia punya huraian dia. Dari segi ganjaran betul ya, fadilah dia. Baik. Dalil disyariatkan. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Surah Al-Baqarah ayat 238. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan berdirilah kerana Allah dengan taat dan khusyuk. Kata Allah, dan berdirilah kerana aku. Apa juga yang kita buat mesti kerana Allah. Sebab itu lafaznya lillahi ta'ala. Macam kita faham dulu, takbir, Imam Syafi'i mahu ambil angka ganjil, jangan ambil angka genap. Dia khawatiri angka genap itu nanti akan menjadi kita niat correction. Kita semayang bukan niat pembetulan, kita semayang kerana Allah. Untuk memahamkan ni begitu juga kalau kita nak menegur orang. Katalah imam buat salah bacaan, kita tak boleh niat tegur dia, batal semayang. Sebab itu dia suruh kita zikir dulu, niat zikir. Niat zikir ni maknanya niat ingat Allah lillahi ta'ala adalah kerana Allah baru aku tegur. Mana kalau kita takbir, bukan takbir tu nak buat pembetulan kerana Allah, maka yang ketiga tu kita ambil. Yang kedua tu sebab dia akan niat correction. Kecuali kita usalli balik lafaz. Itu ingat balik cerita yang lepas. Begitu juga kalau kita nak tegur orang atau kita nak ajak orang join kita membina saf kedua, jadi teman pada kita, kita kena niat zikir dulu Syekh. Nombor satu, kena masuk semayang dulu, Allahu Akbar. Lepas tu niat zikir lillahi ta'ala tu, baru kita sentuh bahu ni. Kita tak boleh terus sentuh, ataupun belum takbir kita terus sentuh dia, haram. Itu ganggu. Macam orang ganggu semayang. Dah angkat takbir, dah masuk semayang pun bukan terus niat kita panggil dia, batal. Dia kena zikir dulu, ingat Allah dulu, baru sentuh. Begitu juga tentang apa takbir ihram yang ambil angka ganjil tadi. Buat sesuatu, ingat Allah, bukan correction. Semayang-semayang ni correction, bila dah habis nanti correction balik. Ini kalau orang tak faham tu susah juga tu, sebab saya terpaksa terangkan itu. Ya. Dan maksud al-hadis ni maknanya ini dalil disyariatkan, dalil naqli ni ya. Riwayat daripada Imran bin Husain. Ya, dia ni juga yang menjadi penyebab kepada kalau tak boleh sembahyang berdiri sebab ada penyakit bawasir. Dia tanya Rasulullah SAW, kalau tak boleh sembahyang berdiri macam mana ya Rasulullah? Kalau tak boleh sembahyang berdiri, kata Nabi SAW, sembahyanglah secara duduk. Kalau tak boleh duduk, mengiring atas rusuk kanan. Kalau tidak rusuk kanan, rusuk kiri. Kalau tidak rusuk kiri, terlentang. Kalau tidak terlentang, dengan kelopak mata. Kalau tidak dengan kelopak mata, dengan hati. Dia punya stages itu ya.
Jadi dia kata hendaklah kamu bersembahyang secara berdiri. Hendaklah kamu bersembahyang secara berdiri. Ini di antara dalil ya. Dalil sembahyang yang mensyaratkan hendaklah kita berdiri, bukannya duduk Baik. Seterusnya kita pergi kepada pecahan D. Pecahan D. Syarat-syarat sah berdiri betul menurut mazhab Syafi'i. Syarat sah dia. Pertama dibincang dari segi qadar masa berdiri, tempoh masa. Sekadar takbiratul ihram dan bacaan surah Al-Fatihah sahaja. Kerana bacaan surah selepas Al-Fatihah adalah sunnah. Ya, ini mengikut pendapat jumhur. Jadi berdiri ini had masa dia takbiratul ihram dengan baca Fatihah, ambil had rukun. Sebab tu kalau orang sakit macam mana, pitam macam mana pun, dalam imam mazhab Syafi'i dia kena ikhtiar berdiri dulu. Walaupun sekadar takbir dia dapat berdiri, atau dia nak mula bismillah aja Fatihah dia dapat berdiri, lepas tu dia tak larat, dia duduk, okey. Bukan cara mazhab Syafi'i masuk semayang terus duduk kerana sakit sikit untuk semayang fardu. Kalau semayang sunat, yes. Jadi semayang fardu kena ikhtiarkan berdiri walaupun bersandar macam tadi. Apa makna bersandar? Kalau ditarik barang tu dia jatuh, itu makna bersandar. Atau orang kena tolong dia, dia kena ikhtiar. Katalah dalam berdiri tu dia terduduk begitu sakit, lepas tu Allah bagi dia sihat dalam masa semayang, dia disunatkan berdiri balik kalau masa itu perbuatan berdiri. Sampai tahap macam tu. Nak ajar tubuh badan ni taat kepada Allah, jangan ambil mudah. Ya, ini cerita sembahyang ni. Ya. Lepas tu cerita sembahyang ni cerita yang tak boleh bertolak ansur langsung. Pernah berlaku zaman Rasulullah SAW. Abu Bakar ada, Umar ada seorang sahabat datang jumpa Nabi, bagi tahu Nabi bahawa yang meninggal tu minta Nabi datang tengok, sebab jenazah tu dah bertukar jadi babi hitam. Zaman Rasulullah sampai nak dikafankan masa itu, maka Nabi doa, ya, berubah jadi manusia balik. Lepas tu bila nak semayang, tukar balik jadi babi hitam. Maka Nabi pun tanyalah kepada keluarga dia, apa sebenarnya. Nabi tahu Jibril ada, Allah ada, tapi nak jadi iktibar, apa amalan si mati ni, kenapa yang jadi macam ni. Maka dijawab oleh ahli keluarga dia, yang si mati ni jenis orang tak mau sembahyang. Dan Nabi kata orang yang tak mau sembahyang di akhirat nanti pun dia akan bangkit sebagai babi hitam. Wal'iyazulillah. Dalam satu ketika yang lain pula, zaman Abu Bakar, ni cerita semayang ni, zaman Abu Bakar, ya, ketika nak disolatkan itu, bergerak kain kafan tu, buka-buka ular sedang belit mayit. Maka ada orang terkejut nak pukul ular tu. Ular tu bercakap. Mula-mula ular tu syahadah dulu. Dia kata, kenapa kamu nak pukul aku? Aku diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiksa mayit ini. Ya? Maka ditanya, kenapa? Apa salahnya mayit ini? Yang pertama, dia kata, dia ni dulu bila dengar azan tak mau sembahyang. Maknanya orang yang tak sembahyang. Yang kedua, banyak harta tapi tak zakat. Yang ketiga, dia tak mau dengar nasihat alim ulama.
Yang ketiga tu nampak berat banyak, bukan berat sikit. Tak mau dengar nasihat alim ulama. Sebab itu kamu jangan pukul aku. Aku menjalankan amanah Allah untuk menyeksa mayit ini. Jadi dua-dua peristiwa ni, mayit dibeli ular, mayit berubah rupa babi hitam, semua dikaitkan dengan masalah meringan-ringankan perintah salat. Itu Nabi pun berwasiat salat apabila sebelum baginda wafat. Baik, ini nak ceritakan bahawa nama tak solat itu bukan cara orang Islam. Jadi itulah nak diajar tubuh badan ni supaya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar masa nak turun tu rasa berkerut, kening sikit. Barulah rasa nikmat kesihatan dah. Nikmat kesihatan. Apabila seseorang memanjangkan berdiri, maka ia mendapat pahala fardu. Manakala apabila dia memendekkan berdiri dengan meninggalkan salah satu sunnah solat, maka dia diseksa kerana memendekkan jalan berdiri, walaupun tidak diseksa kerana meninggalkan sunnah. Nak ceritanya, sembahyang ikut kaifiat hai'ah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada kemampuan berdiri, berdirilah sampai, walaupun melakukan yang sunat. Maknanya surah pun baca dalam berdiri juga. Baik, muka surat 9. Sifat atau keadaan berdiri. Sifat atau keadaan berdiri. Tidak disyaratkan berdiri secara bebas. Bukan mesti kena berdiri secara biasa. Ini bagi orang yang uzur. Jika bersandar kepada sesuatu, ini cerita tadi ni, sah solatnya tetapi makruh, kerana walaupun bersandar, ia masih dinamakan berdiri. Walaupun dia sandar pada satu benda, kalau benda tu ditarik, dia jatuh, dia tetap nama berdiri. Cuma perbuatan itu makruh. Jika ia bersandar kepada sesuatu dan jika diangkat kedua-dua kakinya, dia masih tidak jatuh, tergantung namanya, maka tidak sah solatnya, kerana keadaan sedemikian itu tidak dinamakan berdiri. Sebaliknya dipanggil bergantung. Angkat-angkat macam Spiderman, tergantung kaki. Itu tak sah, sebab maknanya dia boleh bergantung pula pada sesuatu. Tak boleh. Itu tidak sah. Maknanya dia sepenuh 100% bergantung pada benda tu, tidak ada ikhtiar dia langsung. Baik. Yang ketiga, perbincangan ketiga, gugur kewajipan qiyam. Maknanya tidak dituntut berdiri. Sepakat ulama ittifaq mengenainya, yakni gugur qiyam ni tadi dalam solat fardu dan sunat bagi orang yang keuzuran. Uzur tubuh badan. Jika berupaya berdiri untuk membaca beberapa bacaan, sekalipun satu ayat, hendaklah berdiri sekadar yang terdaya. Kalau boleh, berdiri juga. Dalam mazhab kita, maknanya kena usaha ikhtiar berdiri juga. Macam mana cara? Jangan ambil mudah dan jangan salah faham hukum. Kalau tak boleh berdiri, boleh duduk sewenang-wenangnya tanpa kira apa jenis sembahyang. Maknanya sembahyang fardu, maknanya sembahyang wajib, i'adah, sembahyang nazar, apa semua ni, dia kena berdiri. Macam mana? Kecuali sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat ni, dia saja-saja nak duduk pun sah, cuma diskaun 50%. Pahala kurang 50%. Kurang pun tak apalah, dia boleh tak buat. Ini yang okey sikit. Yang tak berapa okey, yang KO ni Datuk, kurang pula. Ni gitu pula. Dah buat pun dah diskaun lagi. Dia gitu.
Ini mungkin kaki bisnes punya kan, kepala bisnes dia nampak macam tu lah. Kalau dia boleh duduk, tiba-tiba dia nak sembahyang baring pula, kelentang gitu. So, tapi daripada 50% tu, diskaun lagi 50%. Dah berapa tak tahulah. Kata dia sembang tarawih dia nak baring kat belakang. Tuan-tuan jangan marah dia. Dia sembang tarawih. Sebelum ni jenis puak-puak mazhab 8 rakaat. Dah kena bantai tu kepala degil tu. Lama-lama dia pun nak buat 8 tapi dia buat bantal. Rumah. Dia buat bantal. Baring kat belakang. Dah dia pesin. 20 dia kata. Maknanya degil-degil pun ikut juga. Cuma dia nak buat style dia. Ya. Dia sembahyang baring kat belakang. Tuan-tuan pergi letak air tepi dia. Nampak uzur no dia. Ya. Boleh, tak ada masalah. Tapi dah potong lah berapa peratus dah hilang tu. Nasib baik lah 27, 25 tu. Mudah-mudahan kategori tu. Tapi kalau potong pun masih ada lagi berbaki dah. Keadaan gugurnya tuntutan qiyam. Apa hal keadaan yang dikatakan gugur tuntutan qiyam? Yang pertama, ketika berubat dalam tempoh rawatan. Rawatan dengan kalau boleh doktor Islam, pakar yang dipercayai maklumatnya. Ya. Seperti orang luka yang akan mengalir darahnya kalau dia berdiri. Doktor pakar kata kalau you berdiri, nanti darah akan banyak keluar, nanti you kehilangan darah, nanti mudarat pada diri. Walaupun itu ialah semua dengan izin Allah. Itu cara doktor bercakap. Ya. Atau mengubati bata secara baring terlentang. Dia ni jenis baru operate mata. Dia tak kuat lagi dia punya otot-otot tu. Kalau berdiri nanti terkeluar pula biji mata tu. Ya. Air gam ni tak kuat, doktor pun kekilawak juga. Kalau pakcik berdiri nanti biji mata terkeluar. Pakcik ni pun jenis penakut. Yelah doktor, tapi tak semayang kan? Jangan pakcik. Operate macam mana pun semayang wajib pakcik. Cuma pakcik tak boleh tunduk bangkit turun. Pakcik kena semayang terlentang. Masa tu baru nampak kuliah fiqah. Allah, semayang terlentang macam mana pula? Nak buat sit up tu macam mana gerak? Sampai situ dulu. Kita akan cerita lagi dalam siri ke-9. InsyaAllah ta'ala siri ke-9 nanti kita akan demo banyak. Iaitu kalau tak boleh berdiri macam mana. Orang bersimin pinggangnya jatuh pokok dangka macam mana. Orang tak boleh sujud boleh duduk macam mana. Orang tak boleh duduk boleh sujud macam mana. Ini saya nak demo nanti siri ke-9. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan diberkati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripadanya sila terima saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.